wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Makamnya terletak di puncak gunung. Laluan berbatu menduga semangat dai. Misi mereka menjiwai kegigihan Nabi Harun alaihissalam. Rehlah dua dai menuju ke selatan Jordan. Dari Karam, perjalanan mengambil masa lebih 3 jam. Sebelum mendaki Jabal Harun. Nabi Harun alaihissalam, saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Makam baginda dikatakan terletak di puncak Jabal Harun. Namun pendakian ke makam baginda mencabar dua dai. Salah sekarang ni. Saya dah penat. Saya menyangkakan satu perjalanan yang sangat sukar dan saya rasa boleh ke saya datang sampai ke puncak ini. Terletak lebih 1,400 meter dari aras laut, makamnya diselimuti awan. Namun, jasad baginda tidak bersemadi di puncak ini. Sebelum tiba di Jabal Harun, kami merentasi Wadi Ram, 250 km dari Bandar Karak. Padang pasir ini terkenal dengan lanskap indah, saujana mata memandang. Di tengah-tengah padang pasir ini, ada perkhidmatan kereta api beroperasi sejak awal kurun ke-20 lagi. Rangkaian kereta api ini pernah diguna oleh jemaah haji dari Damsyik di Syria untuk ke Madinah. Namun, perkhidmatannya terhenti sejurus Perang Dunia Pertama meletus. Padang pasir luas terbentang tanpa laluan berturap dan penanda arah. Ditambah dengan debu yang menghalang penglihatan boleh menyebabkan pemandu tersesat jalan. Inilah padang pasir Wadi Ram. Kita sedang bercakap ini kawasan seluas beribu-ribu kilometer persegi. Tapi ini adalah suasana sebenar di padang pasir. Kalau saya ikut jalan ni, saya tak tahu mana dia akan pergi. Apa yang saya tahu, kalau saya tuju ke utara, saya akan sampai ke Arab Saudi lagi 80 kilometer. Perjalanan seperti ini tidak dijangkakan oleh Ustaz Jalal dan Cikgu Irin. Pengalaman saya yang saya rasa sangat mencabar. Memang menakutkan dengan jalan yang tak rata. Kemudian mobile phone ni yang brake-nya tak makan. Saya dah sebenarnya nak terbalik pada kereta ni. Yang brake tak makan. Tapi okeylah, alhamdulillah pandangan dia indah kat sini. Saya suka lepas ni. Selepas sejam merentasi padang pasir, kami berhenti di kawasan perkhemahan di tengah-tengah gurun ini. Pekerja di sini sedang menyediakan hidangan istimewa.
Kami diberitahu mereka membuat persiapan untuk majlis di sebelah malam. Rehlah dua dai menuju ke Jabal Harun. Dalam perjalanan, kami berhenti di kawasan perkhemahan di tengah-tengah padang pasir Wadi Ram. Matahari semakin condong ke ufuk barat. Kerja-kerja menyediakan juadah istimewa untuk majlis malam ini giat dilakukan. Mereka sedang menyediakan juadah tradisi masyarakat Badui. Kaedah memasaknya amat unik. Makanan dikambus ke dalam pasir dengan bar arang dan dibiarkan selama 2 jam. Cara masakan tradisi ini dipanggil zab. Walau berada di tengah padang pasir yang kontang, Cikgu Irin dan Ustaz Jalal tidak lupa menunaikan kewajipan mereka. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamat salatu, qad qamat salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Lebih 50 buah khemah disediakan untuk mereka yang melintasi padang pasir Wadi Ram. Ketika kedatangan kami, kebanyakan khemah masih kosong. Selepas 2 jam, bekas makanan diangkat naik. Sebaik ia dikeluarkan, aroma juadah zab menaikkan selera. Tepat jam 9 malam, Cikgu Irin dan Ustaz Jalal dijamu hidangan zab yang masih panas. Tidak semena-mena, sekitar kawasan khemah ini riuh rendah. Inilah majlis istimewa yang dimaksudkan, perkahwinan masyarakat Badui. 2 mempelai diraikan dengan sambutan warna-warni dan meriah. Dikatakan sambutan majlis perkahwinan masyarakat Badui boleh berlangsung selama 5 hari 5 malam. Satu lagi pengalaman baru tercatat dalam rehlah Cikgu Irin dan Ustaz Jalal. Hari baru tiba, perjalanan ke Jabal Harun diteruskan. Kota Purba Petra, persinggahan pertama sebelum tiba ke kaki Jabal Harun. Petra antara kota warisan dunia yang diwartakan oleh UNESCO. Warisan sejarah ini menjadi kebanggaan warga Jordan. Ukiran pada bukit-bukit batu membuatkan kami kagum dengan kemahiran orang terdahulu. Beberapa teknologi yang terdapat di sekeliling ukiran batu ini turut mengangkat nilai kota Petra. You know, they were very intelligent, very smart people, especially water technique. You see over there the water tunnel? Okay. This is uncovered, right? It's open. You see? This is covered, where they can use it for drinkable water. And they cover it with cement and pottery. Jadi menurut syarahan tadi, dia beritahu dulu kaum Nabatian ni mereka menggunakan air di tempat ini, laluan ni sebagai air minuman, air mineral, air minuman, air yang bersih lah. Kalau di sebelah sana tu, syarahan beritahu tadi sebagai air yang digunakan untuk bagi minum haiwan, bagi apa, untuk basuh pakaian.
Jadi saya kagumlah dengan kehebatan teknologi kaum Nabatian ni. Warna batu-batunya yang kemerahan memberikan Petra julukan sebagai Kota Bunga Ros. Bangunan permendaran ini antara tarikan pelancong ke Petra. Pengalaman menjejakkan kaki ke sini ibarat sebuah mimpi bagi Cikgu Irin. How they built this castle? Yeah, now the building here, they built it from up to the down, not from down to the. And also, according to we mentioned before, they have very good and they are intelligent in water technique. Tumpuan pada Kota Petra beralih ke Jabal Harun. Dua pick up. Mana pergi mana? Waktu yang ditunggu telah tiba. Dua da'i berdepan pendakian yang mencabar. Untuk sampai ke puncak Jabal Harun mengambil masa lebih 4 jam. Okey, dah ready dah. Okay, sekarang kita nak pergi mana tau? Jabal Harun kan? Mana dia? Tu. Ya Allah, Yang putih tu. Masya Allah tinggi. Kan? Tapi kita mula-mula sekali kita akan naik pick up yang ni. Satu. Okey, check. Air. Makanan. Dalam beg. Air ni apa? Ada? Tunjuk sikit. Air. Ni air mak saya bekalkan. Okey. Kenderaan pacuan 4 roda ini membawa kami ke kaki Jabal Harun. Perjalanannya begitu sengit ya, kerana permukaan bumi yang tidak rata dengan batu-batu yang besar. Dalam tempoh 20 tahun, kami pernah mendaki Jabal Harun beberapa kali untuk rakaman dokumentari ini. Namun perjalanannya tetap sukar. Ada masalah, insya-Allah. Kalau tak boleh buat lah. Sebaik tiba di kaki Jabal Harun, pendakian pun bermula. Cahaya mentari terik memancar, namun suhunya dingin sekitar 19 darjah Celsius. Ada pilihan, maknanya tak salah berjalan kaki. Jadi tak ada masalah lah. Ramai orang sebelum ni pun berjalan kaki. Pelancong. We go guys. Untuk perempuan. Jadi untuk lelaki saya rasa benda ni akan jadi lebih menyeronokkan. Suasana dingin menyegarkan, tetapi permukaan berbatu mencabar semangat Cikgu Irin. Perjalanan yang sangat mencabar. Tapi kena teruskan juga sehingga berjaya. Muhammad, warga tempatan, mengiringi pendakian ini. Dia penjaga kunci makam Nabi Harun alaihissalam. Meskipun berusia 45 tahun, kudratnya masih kuat. Pantas mendaki meninggalkan kami di belakang. Wah, Pak Imam jaga kunci tu. Jalannya tak terasa apa-apa. Makam Nabi Harun terletak lebih 1,400 meter di puncak gunung. Baginda diangkat menjadi Nabi atas permintaan saudara kandungnya, Musa alaihissalam. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa ni untuk pergi berdakwah kepada Firaun, maka Nabi Musa minta kepada Allah, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi sadri wa ashrikhu fi amri. Jadi Nabi Musa AS minta kepada Allah supaya Nabi Harun ni jadikan pembantu. Kemudian Allah SWT angkat Nabi Harun sebagai Nabi supaya membantu Nabi Musa AS untuk dakwah pada Firaun. Harun alaihissalam seorang yang petah, berdebat dan fasih berbicara. Kelebihan itu diakui sendiri oleh Nabi Musa alaihissalam seperti dalam surah Al-Qasas ayat ke-34. Dua jam telah berlalu. Puncak Jabal Harun masih jauh. Dua dai kelihatan tidak bermaya meneruskan perjalanan. Mampukah mereka menawan puncak gunung itu?
Perjalanan ini sudah hampir 2 jam, namun puncak Jabal Harun dilihat masih jauh. Sebenarnya tidak ramai pengunjung yang mendaki hingga ke puncak gunung. Bentuk muka buminya berbatu dan bercerun. Semakin tinggi pendakian, semakin besar risikonya untuk tergelincir ke bawah. 2 dai kelihatan sudah melepasi tahap kemampuan mereka. Pendakian mereka seolah-olah akan berakhir. Awal-awal saya rasa macam satu perkara yang fikir-fikir juga untuk naik ke tempat ni tinggi kan. Dan ada orang beritahu 5 jam perjalanan mendaki bukit. Jadi saya rasa macam satu perkara yang berat bagi saya. Saya belum pernah mendaki. Cuma bagi saya, pengalaman sebegini dapat menguatkan lagi saya punya jati diri saya, kekuatan fizikal saya. Walaupun badan saya berat, ya, saya kuat makan. Tapi dengan cara begini, saya rasa ini satu latihan untuk saya supaya lebih sihat dan cergas sentiasa. InsyaAllah. Namun, semangat untuk berada di puncak yang menempatkan makam seorang utusan Allah menyemarakkan kembali semangat mereka. Pendakian mereka teruskan. Nabi Harun AS mengharungi banyak cabaran sepanjang dakwah baginda. Semasa pemergian Nabi Musa AS ke puncak gunung Sinai di Mesir, Nabi Harun AS diberi amanah untuk mengetuai kaum Bani Israel. Bagaimanapun, Nabi Harun menerima tentangan yang sangat berat daripada kaumnya sendiri. Samiri membina satu patung lembu daripada emas dan dengan kuasa sihir membolehkan patung itu berkata-kata. Kaumnya terpedaya. Nabi Harun AS yang dikurniakan Allah dengan kepintaran berkata-kata itu pun gagal meyakinkan kaumnya tentang kesilapan mereka itu. Sekembalinya Nabi Musa AS, baginda terkejut dan berasa marah akan kejadian itu. Kisah itu diceritakan di dalam surah Toha ayat ke-86. Selepas 4 jam mendaki, akhirnya kami tiba di makam Nabi Harun. Segala penat lelah pendakian hilang apabila melihat pemandangan lembah yang luas saujana mata memandang. Muhammad, penjaga kunci makam Nabi Harun AS, menjamu kami dengan teh disediakan olehnya sementara menunggu ketibaan kami. أهلا وسهلا شرفتونا ما يولي يا رب. Sebenarnya, jasad Nabi Harun AS tidak bersemadi di makam ini. Ia hanyalah tugu memperingati kehadiran baginda. Nabi Harun mendaki hingga ke puncak gunung yang sunyi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ketika datang ke sini tadi pun terasalah penatnya berjalan. Walaupun baru berapa jam berjalan, tapi dah terasa penat sebab mendaki bukit. Jadi saya tak dapat bayangkan macam mana keadaan para Nabi dulu. Mereka naik bukit daripada bawah dalam keadaan berjalan kaki dari awal, kan? Tak ada apa-apa kenderaan. Puncak gunung di lembah berbatu yang sunyi menjadi pilihan Nabi Harun AS untuk menyendiri dan beribadah. Cikgu Irin rasa bersyukur berada di tapak suci ini. Sebelum ini saya pernah mendaki gunung tetapi separuh jalan. Dan ini saya rasa sampai ke puncak, saya rasa memang satu memori yang tak dapat saya lupakan. Lanskap Jabal Harun yang kasar dan berbatu menggambarkan sikap Bani Israel yang degil. Tanpa jiwa yang gigih, tidak mungkin Nabi Harun AS dapat berdepan dengan kaumnya itu. Jadi saya harap bila saya berdakwah nanti, saya dapat aplikasikan seperti mana Nabi Harun AS ni, satu orang yang pandai berkata-kata, pandai berdakwah, kan, supaya saya boleh sampaikan dengan lebih mudah kepada banyak orang mengikut kesuaian orang tadi. Kini Cikgu Irin mengerti perkataan makam tidak semestinya bermakna kubur. Sebaliknya, ia memorial untuk memperingati dan diambil iktibar. Perjuangan seseorang pendakwah itu akan melalui jalan-jalan yang begitu sukar. Bagi saya, kesakitan itu, penderitaan di dalam perjalanan saya ke makam Nabi Harun ini adalah merupakan satu pengajaran ataupun cara yang terbaik bagi saya
menguatkan lagi jati diri saya kalau sekiranya saya meneruskan lagi dakwah saya. Nabi Harun alaihissalam tidak dikebumikan di sini. Tetapi baginda pernah berada di puncak Jabal Harun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, puncak ini dinamakan sempena nama baginda. Pendakian selama 4 jam mendidik hati kami menyelami kegigihan Nabi Harun alaihissalam dalam memimpin Bani Israel yang degil. Bagi dua da'i, kesukaran mendaki Jabal Harun gambaran dugaan yang bakal mereka hadapi apabila berada di bumi Palestin kelak. صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم